Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu dalam kuliah kita pada malam ni, dan yang lepas kuliah kita berkenaan dengan maqasid syariah, daripada kita bawa maqasid syariah mencari bibit manusiawi yang ditulis oleh Anas sendirilah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni dan yang lepas diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada malam ni kita baca muka surat 154 Kita baca dah sikit, kita baca hanya satu perenggan saja itu. Dan malam ni pun nampak gaya satu perenggan lagi. Nampak gaya kan. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita dah sebut orang nak jadi mufti ni bukan senang. Kita dah sebut dalam perbincangan kita yang lepas, ramai hari ni orang nak jadi mufti, tapi mereka mungkin tak fikir implikasi besar apabila kita menjadi mufti ni, macam mana kita nak menjawab di akhirat. Itu satu benda yang kita kena ingat lah sebenarnya. Yalah, mufti dulu dengan sekarang jawatan dia tak sama. Dulu, pada zaman dulu, orang jadi mufti ni dia tidak ada gaji khusus. Sekarang ni dia ada gaji khusus. Maka sebab itulah orang bekerja nak jadi mufti. Satu. Yang keduanya, apabila kita jadi mufti dalam Malaysia lah pada hari ini, dia bawa aliran pemikiran. Macam baru ni kita tengok ada orang bertembung dekat wilayah persekutuan kan, berkenaan dengan siapa nak jadi mufti. Walaupun dah selesai pada hari ini, cuma sebelum diputuskan itu, kita tengok ada dua aliran yang berebut untuk nak jadi mufti kan? Bukan dalam kalangan orang politik, dia orang aliran pemikiran. Satu yang disebut sebagai Salafiyah, satu lagi dipanggil sebagai kelompok Asy'ariyah. Salafiyah ni mudah-mudah kita nak kenal, orang duk belajar sifat tiga: uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Ada satu lagi Asy'ariyah. Asy'ariyah tu asal daripada Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ni bukan Asy'ari Al-Arqam tu. Itu tak ada kaitan tu. Yang kita sebut ni adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Orang dulu tu ada seorang ulama hebat namanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi dia ni ada anak-anak murid dia. Lepas tu murid-murid dia tu telah membuat satu metodologi, manhaj, cara berfikir. Jadi semua murid-murid dia menggunakan cara berfikir itu, maka dipanggil sebagai Asy'ariyah. Antaranya orang belajar daripada pemikiran itu sifat 20. Jadi Asy'ariyah dengan Salafiyah ni dia bergaduh kuat lah. Kat Malaysia ni bergaduh, bukan Malaysia je, dekat negara Arab pun bergaduh, kat Indonesia pun bergaduh. Bergaduh tu bukan sikit lah, gaduh ni betul-betul gaduh lah. Gaduh ni sampai kapi-kapi orang lah, bertahap tu lah bergaduh. Jadi kita dalam kalangan orang berpolitik pun dia ada polemik kapi-kapi juga. Macam Parti Amanah dengan PAS, Keadilan dengan macam-macam lah. Sekarang ni ada blok satu lagi ni kan. Dalam PKR tu pula pecah kan. Jadi dia bergaduh. Jadi bergaduh parti politik ni pun dia ada kapi sana kapi sini. Rupa-rupanya bukan tajuk politik, dia ada satu lagi tajuk yang kapi sana kapi sini ni, iaitu aliran pemikiran. Sama-sama nak bawa Islam, sama-sama nak bagi kenal Allah Ta'ala, dia tajuk dia. Nak kenal Allah tu macam mana? Ada orang kata macam ni, ada orang kedua kata macam tu. Disebabkan bergaduh cara nak kenal Allah, habis kapi kan antara satu dengan yang lain. Jadi bila kita tengok situasi jawatan mufti tu dah jadi begitu,
Macam kita pergi dekat Selangor, kat Melaka anda nak tahu sangat lah. Tapi kalau kita pergi kat Selangor, kita pergi kat Johor, dia orang ni geng-geng yang sifat 20 ni. Tapi bila pergi kat Perlis, dia lain sikit. Dia Perlis ni dia ada moden dia sikit. Lepas tu dia orang belah dia sebagai Wahabi lah betul kan. Jadi dia ada cara fikir dia. Lepas tu mufti yang duduk dekat Perlis tu pula, mufti Perlis tu bila nak pergi kat Selangor, tak boleh ceramah. Tak boleh ceramah padahal mufti kan. Kita ni kalau tengok mufti ni kira bintang lah kan. Segi agama ni ialah rojokan. Tapi bila mufti di Perlis itu yang dituduh sebagai Wahabi itu, dituduh sebagai Salafiyah itu, bila dia pergi kat Selangor tak boleh ceramah. Kalau ceramah diugut untuk nak ditangkap. Contoh. Jadi serupa juga hak Alik ni, geng-geng Alik ni kalau pergi di Perlis pun tak boleh juga. Nak berlaku macam hari tu ada seorang ulama daripada Mesir, pakar hadis, Dr. Omar Hashim namanya, Syekh Dr. Omar Hashim. Dia ni bekas rektor Institut Azhar. Dan dia ni pakar dalam bidang hadis Nabi SAW. Cuma dia dah pencen lah. Kalau sebab kita ni dah pencen kan. Jadi dia ni dia orang tua lah dekat Mesir. Dia datang Malaysia hari tu. Dan ada lah geng-geng yang bawa dia ni nak pergi ceramah dekat Perlis pun dia halang. Jadi mufti Perlis tu buat keluar surat tak bagi Syekh ni ceramah dekat sana. Jadi perbalahan aliran tu kuat sangat. Jadi bila perbalahan aliran tu kuat sangat berasaskan kepada jawatan mufti itu, maka tak pelik bila orang nak duduk jawatan mufti ni pakat-pakat lobby. Alik ni lobby, alik tu pun lobby kan. Kita ni macam orang Islam ni tengok, yelah ada yang meluat, ada pun biarlah, kenapa nak lobby. Cuba bayangkan kalau orang kafir tengok, orang kafir tengok apa benda Islam boleh berebut macam ni kan. Itu realiti lah yang berlaku di Malaysia pada hari ni kan, berlaku. Kita pergi kat negara luar pun sebenarnya tak jauh beza lah. Dia bergaduh juga, aliran gaduh sana, kafir-kafir. Indonesia pun boleh tahan juga gaduh ni, Indonesia cuma tempat kita ni tahu ni, teruk juga nak kata tak teruk tak boleh, memang teruk juga ni bergaduh. Cuma kita dah bincang dalam bincangan kita lepas, sebenarnya nak jadi mufti ni bukan senang sebenarnya. Memang susah. Dia banyaklah syarat-syarat yang kita kena tepati tu. Kena ikut syarat-syarat. Kalau kita tengok kitab Iftah, dia ada sendiri tu masa belajar di Pakistan tu ada belajar sebuah kitab Al-Misbah. Kitab tu macam mana nak menyiapkan diri untuk jadi mufti. Ada satu kitab lah 2 jilid. Masa anda belajar dulu, bacalah kitab ni. Jadi bila kita baca tu tengok nak cari kat Malaysia siapa layak ni, nampak macam tak seorang pun layak. Tengok kepada syarat-syarat dia lah. Dia disebabkan daripada tak ada dia ada juga, maka adalah yang tertentu dia nanti sebagai mufti begitu. Itu kita dah bincang lah. Anda dah bincang panjang lebar lah bincangan kita yang lepas. Cuma hari ni kita tengok apa kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni. Tengok insya-Allah, tengok buku ni. Okey, kita baca Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ada menegaskan tu kita pergi yang matan Arab dia kan. Anda baca terjemahan lah, tak payah baca matan Arab lah. Dia kata tidak mantap seseorang mufti dan hakim bahawa mengeluarkan fatwa atau keputusan hukum dengan kebenaran kecuali mempunyai kefahaman tentang 2 jenis. Jadi mufti ni antara perkara penting, 2 perkara ni dia kena jaga. 2 perkara Yang pertamanya memahami realiti dan kefahaman terhadap kefahaman mendapat terhadap apa benda ni. Kena tengok fahmul waqi' wal fiqh fi istinbati ilmi al-haqiqati ma waqa'a bil qara'in wal amarat wal alamat hatta yuhita bihi ilman. Okey, dia kata mesti memahami realiti al-fiqh dan juga pemahaman secara mendalam fihi padanya wal istinbatu ilmi haqiqatin, mengeluarkan ilmu secara hakikat ma waqa'a bil qara'in, perkara yang diketahui melalui bukti-bukti sampingan, wal amarat, tanda-tanda, wal alamat, dan juga tanda-tanda hatta yuhita bihi ilman, hingga merangkumi ilmu pada perkara itu. Tak faham anda syarah. Dia macam ni, kita ni bila nak keluar satu fatwa, kita kena faham hakikat benda yang nak difatwakan. Contoh nak buat, dulu dekat Saudi ada seorang mufti, mata dia buta. Daripada kecil tak pernah tengok TV. TV tu apa benda tau? Sebab dia buta, beranak-beranak buta kan. Bila buta, tapi Allah Ta'ala ni bagi kadang-kadang kelebihan kepada orang buta itu, iaitu hafalan dia bagus. Anak ramai lah jumpa Kalau anak belajar di Mesir dulu, anak jumpa ada syekh-syekh yang pakar Quran ni selalunya buta. Tapi Quran ni cukup pakar. Kita baca tebuk ayat mana pun dia tahu kat mana sambung. Kita baca terbalik, dia tahu ni terbalik. Kita baca apa-apa surah besar-besar tu lah, kita saja bubuh ayat 58 dulu, baru kita bubuh ayat 56 saja waktu balik tu. Dia kata salah, dia boleh tahu.
Bila kita pergi test baca Quran dengan dia tu buta. Dia tak tahu kita ni Malaysia ke tidak. Tapi bila kita duduk depan dia, kita baca Bismillah, Blazy, dia tanya, dia tahu Malaysia. Cara kita sebut tu, ni Malaysia ni. Dia orang buta ni, kadang-kadang Allah tak nak bagi sikit keistimewaan pada dia. Ana pun ada kawan buta, Ana pun dah cerita kat sini lah. Kawan Ana buta, dia pergi kerja, naik bas. Dan dia boleh tahu mana bila sampai, mana tak sampai. Dia boleh tahu. Ana pernah tanya macam mana boleh tahu sampai. Dia kata nak tahu sampai senang je, goyang. Ada satu goyang tu goyang sampai. Gila kau, banyak ni goyang. Tempat tu kan goyang kan banyak. Tapi dia goyang, yang ni goyang sampai. Dia tahu kan. Jadi Allah Ta'ala bagilah keistimewaan kepada orang-orang yang tak nampak ni lah. Sebab itu tempat kita dia tak panggil OKU itu sebagai orang kurang upaya. Dipanggil dengan orang kelainan upaya. Sebab upaya tu tak ada pada kita, upaya tu ada pada dia. Jadi kita pun tukar kepada orang kelainan upaya. Yang dulu orang panggil orang kurang upaya. OKU lah. Sebenarnya ada satu lagi ungkapan, orang kuat UMNO. Itu lagi, okey dah kurang. Jadi OKU tu dia ada 2-3 sebutan kan. Jadi orang buta tu dia ada istimewa tu, orang buta. Jadi dekat Saudi tu ada mufti seorang ni, masa dia kecil tu beranak dia buta. Khabarnya masa kecil tu dia celak lagi, cuma dia kena demam panas. Demam panas tu dia buta. Buta tu walaupun dia buta, tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Sahih Al-Bukhari tu dia hafal. Canggih lah Sahih Bukhari tu kan. Sebab dia hafal tu bukan hafal matan macam kita hafal ni, sekali dengan sanad-sanad pun dia hafal. Bukan sekadar tu, syarah pada Sahih Bukhari pun dia hafal. Kitab Fathul Bari, Syarah Al-Bukhari tu kan. Itu banyak jilid tu, 30 jilid lebih tu. Habis dia hafal. Dia tahulah apa kan. Jadi alim lah. Sebab kita mampu lah satu hadis Bukhari pun tak ingat. Kan? Tapi dia boleh hafal satu kitab Sahih Bukhari dengan syarah-syarah Ibn Hajar Al-Asqalani tu pun dia hafal. Canggih lah dia ni. Tiba-tiba bila dah besar, orang nak tanya fatwa tentang hukum tengok TV. Macam mana dia nak jawab? Dia tak pernah tengok TV. Faham tak? Jadi dia pun tanyalah, yalah TV tu apa? Dia tanya. Sebab dia bila nak memberi fatwa, dia mesti tahu hakikat benda yang nak difatwakan itu. Dia ada satu kaedah dia panggil al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Tu kaedah dia lah. Hukum al-hukmu ala syai'in, hukum terhadap suatu perkara ni far'un an tasawwurihi. Separuhnya adalah kita tahu hakikat benda tu. Kita faham hakikat benda tu, baru kita boleh buat fatwa. Kalau kita faham sikit-sikit tak boleh. Itu susah jadi mufti ni. Dia nak buat keluar fatwa berkenaan dengan TV, dia kena tahu TV tu. Jadi dia tanyalah, TV tu apa? Tolong penjelaskan kepada aku, TV tu apa dia? Hamba Allah tu pun ambil TV, bubuh kat depan kawan tu. Dia pun raba-raba apa benda petak begini. TV zaman tu lah. Sekarang ni TV kat handphone boleh tengok kan. Dia raba-raba benda petak macam tu. Lepas tu dia kata, kau boleh tak bagi tahu aku ciri lain yang aku boleh kenal TV? Saudi, Quran. Kat Saudi kan, buka TV boleh Quran. Dia kata kalau macam tu tengok TV hukumnya sunnah. Selesai masalah. TV mana boleh dia kata umum macam tu. TV ni dia macam pisau lah. Pisau tu kalau ada dekat dapur tu kira potong sayur lah. Tapi kalau ada kat tangan pembunuh, dia lain lah kan. Pisau tu dia pisau tak atas tangan siapa. Kalau pembunuh pegang dia jadi tak baik. Tapi kalau makcik kat dapur potong sayur, jadi baik. Kita datang buah durian, buat mari pisau. Bagus je lah. Lepas ni kita boleh rembat lah. Sama-sama kan. Tapi kalau dekat tangan pembunuh, itu bahaya. Jadi dia tak boleh letak satu hukum. Dia kena tengok konteks, macam mana keadaan pisau itu digunakan kan. Maka serupa juga TV. TV pun begitulah. Pasang Quran okey lah. Tapi kalau pasang benda lain, TV tu macam-macam dia keluar. Bukan cerita TV dekat Saudi. Kalau mari TV kat Malaysia macam mana kat kau? Astro tak Astro tu kan boleh tahan lagi. Tu kalau pergi kat Mesir sepada Israel, apa jenis TV tak ada dalam tu. Apa cerita semua ada belaka dalam tu kan. Cerita. Jadi dia memberi fatwa tanpa dia memahami hakikat TV. Akhir sekali fatwa dia tak tepat. Maknanya dia kena faham hakikat benda tu dulu, baru boleh dia mengeluarkan fatwa. Ini satu benda penting kita kena faham. Okey, contoh anda buat ni senang. Benda ni senang berlaku hari ni. Ayah Sofia. Ni Erdogan ni anda rasa banyak benda orang kena belajar kebijaksanaan yang ada pada Erdogan. Erdogan ni orang gerakan Islam masalahnya. Dia tu satu tarbiyah dengan Erbakan pula. Tu dia punya ayah apa, dia punya murabbi besar dia tu Rashid Ghanushi.
Tu Rashid, dia punya murabi dia dulu. Masa zaman dia gerakan Islam dulu yang disebut sebagai Parti Refah dulu. Ingat kan? Dulu Parti Refah lawan pilihan raya macam mana tak tahu, kat Turki tu menang. Masa tu lah. Menang. Tapi masa tu dia punya presiden dia tu nama apa? Erbakan. Bukan Erdogan. Erdogan ni kira anak buah lah. Macam sekarang ni Mak Sabu dengan Jadi. Macam tu lah misal. Kan? Jadi Erbakan. Erbakan tu dia ketua pada masa tu. Presiden Parti Refah pada masa tu. Jadi bila memenang pilihan raya, menguasai kerajaan Turki, dia cakap nak buat negara Islam kat Turki. Tak boleh. Sebab Turki tu perlembagaan dia terang-terang tulis sekular. Dia sekular, cakap Islam, cakap agama, mampus lah. Memang undang-undang negara dia macam tu kan. Jadi bila dia cakap pasal nak buat negara Islam, nak kembali balik semangat Osmaniyah Turki dulu, yang tu semua jadi masalah pada kerajaan Turki yang diperintah oleh Refah pada masa tu. Akhir sekali tentera guling kerajaan tu, jatuh. Bila jatuh, gaduh pula ni dalam Parti Refah. Gaduh-gaduh, satu nak ambil pendekatan bahasa sekarang panggil konservatif. Erbakan lah. Pendekatan cara lama, kita kena buat negara Islam, macam tu lah. Erdogan kata kita kena selaras dengan budaya politik Turki itu sendiri. Kita kena cakap sekular macam tu lah. Oh tak boleh, sekular ni kafir. Ali ni pula kata. Kan kita kan turun-turun nak ajak sekular ni kafir. Cukup kita menjadi kafir bila kita mengatakan politik suku, agama suku. Ingat perkataan tu. Kan ayat dia sebut kafir pun sedap. Cukup menjadi kafir. Terdengar tu puas. Kan macam tu. Itu kan pemahaman turun temurun yang ditanam kepada kita kan. Jadi bila tiba-tiba Erdogan ni dia buat perangai, dia kata kita nak cakap sekular. Parti kita nak tumbuh ni kena parti sekular. Kita kena angkat sekular ni. Sebab inilah kita punya perlembagaan negara kita ni. Gaduh. Last sekali pecah. Satu parti Saadat, satu lagi parti Ekipati kan. Kalau sekarang ni PAS Amanah, macam itulah. Lebih kurang macam tu lah. Dia pecah. Bila pecah, dia adalah watak Erdogan tu dia berbeza dengan Erbakan. Tapi dia baik sebenarnya. Walaupun Erbakan dah tuduh dia macam-macam lah. Kafir tak kafir, bubuh habis kawan ni. Tapi bila matinya Erbakan tu, dia kelepas sekali pikul mayat kawan tu. Erdogan ni, tu bagus dia. Masa tu kena tuduh lah macam-macam tuduh. Tapi bila mati Erdogan, tapi masa tu Erdogan dah jadi kerajaan lah. Dia pergi dekat Erbakan tu, dia depan pikul mayat kawan tu kan. Itu bagusnya Erdogan pula. Dan Erdogan tu pun sendiri memang baik. Dia orang baik, orang gerakan Islam, orang dapat tarbiyah Islam kan. Jadi bila dia buat Ekipati, yang ni parti Saadat dengan pendekatan lama tak menang pilihan raya. Yang ni pendekatan Turki betul. Ambil semangat Turki, nasionalis Turki kan. Kita bawa naratif Islam ni bukan secara terang-terangan. Kita serap pengamalan, nilai kita bawa, tapi nama tak payah. Buat menang pilihan raya, merintah sampai hari ni. Punya canggih ni Erdogan tu. Merintah. Hari pertama masuk parlimen, dia bawa lah bini pakai tudung tu. Yang selama hari ni tak pernah orang perempuan pakai tudung masuk parlimen. Mana boleh, sekular tak boleh lah sekular. Kau pakai tudung tu dah nampak agama. Bila nampak agama, kau mahu ini dah sudah mengagamakan sekular ni. Nampak? Sebab dah pegang lama dah pendekatan sekular anti agama yang pemulanya daripada Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk tu Turki lah. Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Kalau kita ni tak ada dalam IC lah Atatürk tu. Kan? Atatürk aku nak sebut tak boleh. Kan? Atatürk tu maksudnya Turki lah. Jadi bapa kemodenan Turki ni Mustafa Kemal Atatürk ni. Jadi dia memang menampilkan agama ni tak boleh. Cara dia lah. Tapi bila menang Erdogan ni dia cuba bawa satu tafsiran baru terhadap sekular tu. Yalah, benda nama sekular. Kau nak tafsir macam mana tafsir lah kan. Jadi style lah Erdogan ni. Dia masuk bini dia, bawa bini dia yang pakai tudung tu masuk dalam parlimen. Dia yang parti pembangkang. Kalau kita ni BN lah, PN sekarang. BN Turki kan. Jadi yang ni PH Turki. Misal-misal macam itulah mudah-mudah kan. Jadi PN Turki tu, Perikatan Nasional Turki tu sebagai pembangkang masa tu kritik lah Pakatan Harapan Turki tu, Erdogan tu. Macam mana kata sekular, bawa agenda sekular, pertahankan perlembagaan sekular. Ni bawa bini pakai tudung ni okey. Macam mana ni dah canggah dengan perlembagaan. Jadi Erdogan ni dia pandai tau, dia pandai. Kalau kat Malaysia ni style cakap tu ala-ala Saifuddin Nasution. Tu kan Saifuddin kita dengar, ush,
Lain, kita fikir lain pula jadinya. Cara dia cakap. Ataupun Khalid Samad, cara cakap tu kita dengar tak lain ni, dah jadi benda lain pula ni. Cara dia spin tu, cara dia pusing ayat tu kan, cara dia tafsir satu benda tu menarik. Jadi Erdogan pun dia adalah keistimewaan itu. Auto dia bagus, cara dia cakap tu bagus kan. Ni kita dengar tu, orang Turki dengar sedap lah, macam kita tak faham. Nanti gajah rimah kampung tu kecek. Dia sudah cakap kan. Tapi dia cakap tu dia pandai. Dia bangun dia bagi tahu, dia kata inilah sekular. Inilah sekular. Sebab sekular ni ajar tak boleh paksa orang. Kalau aku paksa bini aku buka tudung, itu sudah tidak sekular. Dia mesti ikut tu pula. Dia mesti ikut tu. Orang pun betul juga dengar cara tu kan. Kalau kata sekular anti agama, dia kata Amerika pun sekular juga. Tapi masa dia orang menang pilihan raya, hari pertama tu junjung Bible. Itu sudah agama. Agama ni Kristian lah kan. Kalau kita kat Islam ni Quran lah. Jadi di Amerika tu pun sekular. Negara sekular tu. Tapi kenapa bila dia orang hari pertama pertabalan tu kena bawa Bible, junjung Bible. Jadilah ada agama kat situ. Dia create tafsiran baru tu. Jadi menarik lah. Jadi sekular tu yang kata anti agama tu sebenarnya ubah wajah lah. Dia ada. Sebab tu kalau orang baca buku-buku sekular ni, dia kata sekular ni ada dua mazhab. Ambil tengok, ada mazhab juga. Kita tengok Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki kan? Rupanya dalam sekular tu ada mazhab. Satu dipanggil mazhab Perancis, satu lagi mazhab Amerika. Kalau belajar buku sekular lah, nak baca je, tak faham pun. Faham gitu-gitu, dia baca kan. Bacalah sejarah sekular, perubahan sekular. Sebab asal sejarah sekular itu sendiri adalah perlawanan gereja dengan pemerintah. Sebab pada perbalahan dengan gereja. Sebab ketika itu gereja menguasai politik. Tu asal cerita dia. Jadi kalau orang gereja tu nak tanah, dia ambil rampas. Jadi rakyat yang tanah dia kena rampas, marah lah. Ni apa ni? Bila kena rampas, kita marah. Dia kata, kau nak jadi kafir lah orang gereja. Kau tu pula. Itu yang timbul beberapa nama tu, perlawanan terhadap gereja tu. Kalau kita baca tu, ada orang nama Adam Smith. Antara Adam Smith yang tubuhkan pemikiran namanya capitalism. Adam Smith ataupun libertarian. Nama-nama lah tu. Ada pula namanya Karl Marx, sosialism, komunis tu kan. Apa lagi? Kalau pemikir-pemikir lain pula ada nama apa aku tak ingat, lama tak baca buku-buku macam tu. Jadi ni wacana-wacana barat. Ada nama apa tak ingat lah. Tak apalah, tak ingat tu. Jadi dia orang golongan ni dia berlawan tau. Berlawan. Akhir sekali jatuh golongan gereja. Bila jatuh golongan gereja, mereka pun bawa lah satu pemikiran dalam politik, iaitu jangan libatkan agama dalam pentadbiran. Sebab ni lah gengnya gereja ni asalnya. Dinamakan sebagai secularism. Sekular. Itu asal sekular tu. Jadi permulaan itu dia memanglah buang habis. Tak boleh orang agama, tak boleh mengarut semua ni. Itu asal cerita dia. Dan benda yang sama cuba dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk masa perlawanan dengan Osmaniyah Turki dulu. Dia buat revolusi lah pada masa tu kan. Dan menarik yang kita kena ingat, rakyat Turki sokong sebenarnya sekular ni. Kita jangan ingat rakyat Turki benci, tak. Sebenarnya rakyat Turki secara majoriti sokong pemikiran sekular tu. Sebab kita kena faham lah realiti. Osmaniyah Turki pada masa tu dah teruk dah. Dah teruk sangat dah. Kan? Tu Abang Mat Sabu tu kan dia pernah bersyarah. Punya kaya ni, raja ni sampai kursi tu emas. Rakyat lapar kat bawah tu. Jadi tiba-tiba datang orang nama Mustafa Kemal Atatürk, bawa agenda rakyat apa kan. Walaupun sekular, tapi orang terima. Sebab gila kau apa perintah macam ni kan. Kita duduk lapar, dia duduk atas kursi emas ni. Macam tu lah. Dia adalah sejarah raja-raja dalam era Osmaniyah tu, ada yang baik, ada yang tak baik. Itu kita kena terima lah satu hakikat. Serupalah era Abbasiyah, sebelum tu era Umayyah. Serupa je. Yang banyak tu jahat lagi banyak daripada yang baik. Kan? Pada zaman Umayyah dulu, zaman Imam Ahmad bin Hanbal tu, ada seorang khalifah ni, pemerintah pada masa tu namanya Al-Wathiq. Al-Wathiq nama dia lah. Dia ni jahat tak jahat apabila ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Nasr nama dia. Tak berhati dengan kerajaan, cara pemerintah ni tak betul. Kritik. Bila kritik, raja ni tangkap dia, bunuh dia. Sebab kritik dia. Macam kita lah, hari ni cakap lebih kurang, tangkap ISA ke. Tapi ISA tu okey lagi, dia pancung terus ya. Dia bunuh. Lepas tu dia bunuh, dia ambil kertas, tulis Bismillahirrahmanirrahim, diikat dekat telinga mayat. Dia pancung dah kepala.
Mayat tu letak kertas tu, lepas tu dia arak kat satu bandar dia tu kan. Dia tak ini orang lawan kerajaan, dia tunjuk. Khalifah ni Islam ni, Al-Wasit nama dia. Imam Ahmad bin Nasr, ulama besar, kaum baik pada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bila mati Imam Ahmad bin Nasr, bangunlah Imam Ahmad bin Hanbal lawan. Dikritik pula, tak betul ni, zalim ni, macam ni. Ni sejarah dululah. Adalah yang tak baik, tapi ada yang baik. Era Umayyah tu, itulah datang Umar bin Abdul Aziz. Itu kan baik, betul tak? Tapi lepas tu penyamun pula. Kan? Penyangak perompak buh belaka lah, nak guna nama buh. Kan? Tapi ada yang baik, ada yang tak baik. Kan? Pada era dulu, ada yang kadang-kadang zalim, tak zalim, jahat tak jahat tu, dia nak cabar orang, nak siapa nak lawan aku, dia nak tak Kaabah, dia nak marah. Dia memang tu. Dia baca Tarikh Al-Baghdadi, ada satu kitab. Tarikh, tapi kitab tu banyak nilai pula, memang boleh baca. Satu, yang kedua bahasa Arab lagi tak lepas. Kan? Cerita macam mana khalifah pada masa tu, ada yang sampai satu tahap dia naik atas Kaabah, dia minum arak, dia cabar, siapa nak lawan aku, lawan lah. Wah, ini sudah level. Tapi itu berlaku sebenarnya pada era Umayyah. Jatuh Umayyah naik Abbasiyah pula kan. Abbasiyah tu pun yang baik pun dia 3 orang. Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, apa lagi nama kan. Lepas tu yang lain kan. Lepas tu lepas pada tu era Osmaniyah terakhir lah. Ada yang bagus, Sultan Muhammad Al-Fatih. Tahu cerita kan. Itu Osmaniyah lah tu. Orang Turki, dia bukan orang Arab. Cakap Turki berabuk tu lah. Kita dengar Erdogan cakap tu lah bahasa dia kan. Apa benda dia cakap kita pun tak tahu. Kadang-kadang dia dengar macam ambil batu pun dalam tin. Kelang. Macam tu bahasa dia cakap kan. Orang Turki cakap. Ada yang baik, ada yang tak baik. Sulaiman Al-Qanuni, ada seorang. Anak dia nak lawan dia bunuh anak dia. Bunuh. Sulaiman Al-Qanuni, anak dia nak bangun, bangkit nak lawan dia. Kan? Dan Sulaiman Al-Qanuni dalam jahat dia tu, anak dia bunuh. Dalam baik dia pula, start undang-undang bertulis dia buat. Sejarah Islam, undang-undang bertulis tu kan, macam kita tengok hari ni. Pemula tu itulah Sulaiman Al-Qanuni nama dia. Sebab tu orang panggil Al-Qanuni, Qanun, undang-undang. Sulaiman Al-Qanuni nama dia. Kena baca lah, banyak lah sejarah Sulaiman Al-Qanuni ni. Sebab dia ada baik, ada tak baik dia. Macam kita baca sejarah Hajjaj Yusuf As-Saqafi kan, dia ada baik. Sampai orang kata yang pergi buat baris dalam Quran tu Pak Haji tu. Sulaiman apa ni, Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Kita ni tak ada baris, tak pakai tak baca Quran ni Syekh. Betul ke tak? Dah ada baris tak baca. Tak ada baris lagi tak baca. Ya, ada baris ni boleh baca tapi tak baca. Bayangkan kalau tak boleh baca, lagilah tak baca. Tapi dalam keadaan Hajjaj Yusuf As-Saqafi yang dikatakan zalim tu, baris Quran dia buat. Ada 4 baik. Jahat tak jahat dia, ada orang dia bunuh. Abdullah bin Zubair bunuh, pancung macam tu. Lepas tu mayat kaki kat atas, kepala kat bawah, 3 hari buat tanam. Mana boleh bayang? Ui, kita jumpa hari ni tengok Trump tu pun kita geram lain macam. Betul tak? Tengok Trump, Donald Trump, adik sikit pada Donald Duck. Dia tengok tu geram, jahat kau. Cakap tu cukup perkauman, cukup rasis tu kan. Woi dulu saya dia bunuh terus. Bunuh pula sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni cucu Abu Bakar. Dan dia anak pada Asma. Asma tu kakak Aisyah kan. Asma binti Abi Bakar. Abdullah bin Zubair tu anak dia lah. Dia suruh pula ni Asma main ngadap aku ni. Suruh ngadap minta maaf. Minta maaf. Nak pasal mayat digantung 3 hari tak nak tanam kan. Dia bagi, dia kata, okey aku nak tanam dengan cepat boleh. Mak mai jumpa aku, minta maaf aku. Ulama kau. Sahabiah, dia kira sahabiah pergi menghadap ni kira habis. Asma ni pun kering. Dia pun tak layan, dia pergi, dia saham lagi dia. Dia pergi saham pula kawan tu, baiknya taruh. Berumrah taruh, lepas tu balik. Oh lagi, cukup 3 hari sungguh kita tanam. Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Ada, orang jahat macam tu. Cubalah kita tengok dalam pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni tu. Ada bagusnya, dia pergi buat undang-undang bertulis. Tapi ada part tak bagus. Anak dia nampak nak lawan dia bunuh anak dia. Pakai bunuh lah. Tu pemerintahan Osmaniyah. Nampak Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid terakhir tu. Baik lah. Sultan Abdul Hamid tu sampai orang buat filem kan. Ada satu tesis PhD pasal tebal anak habis dekat 700 muka surat. Anak baca habis tesis tu. Dia punya supervisor dia Profesor Mahmud Zuhdi. Anak baca. Lepas tu ada 5 orang pula dia punya penyelia luar universiti, luar negara.
Mana baca tesis dalam bahasa Melayu. Kan? Sebab asalnya bahasa lain dia alih pada bahasa Melayu. Mana baca tesis tu. Baca sejarah Sultan Abdul Hamid ni memang baik. Dia memang baik. Dia baik orang. Banyaklah nak cerita kebaikan tu kena baca tesis tu lah. Kan? Tapi sebab dah teruk sangat memerintah itu, lama sangat dah jadi macam tu, rakyat tak boleh terima. Tiba-tiba datang Mustafa Kemal Atatürk, dia bawa agenda sekularisme untuk nak tahankan rakyat lah apalah, pakat terima. Jatuh Osmaniah tu. Itu yang sejarah orang kata 1924. Asal Albana buat Ikhwan Muslimun 1928. Dia buat Ikhwanul Muslimin tu kan. Maksudnya 4 tahun selepas tu. Cerita dia kan. Jadi bila jatuh tu, antara tu lah tajuk Hagia Sophia tu lah. Hagia Sophia orang berbincang tu. Hagia Sophia ni dia zaman sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih lagi. Sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan cerita pasal Turki itu sendiri dikuasai oleh Islam pernah disebut oleh Nabi dalam hadis. La tuftahanna al-Qastantiniyah la ni'mal amiru amiruha wa li ni'mal jaysu zalikal jaysh. Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Nabi kata kota Konstantinopel. Betul ke aku sebut betul tak ulang? Konstantinopel dibuka. Akan dibuka kota Konstantinopel. Raja dia baik, tentera dia pun baik. Nabi sebut. Masa Nabi sebut tu, orang yang mula-mula sekali berhasrat nak kuasai kota Konstantinopel tu senari. Tak jadi, tak mampu. Lepas tu tenggelam. Datang pula seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari. Terkenal sahabat tu kan? Pergi. Tapi tak nak. Sampai tu sakit. Macam mana sampai kita kena manik kot. Darah tinggi kau tu. Tolak balik, tengah jalan mati. Tanam kat Turki. Abu Ayyub Al-Ansari kan kubur kat Turki. Sebab dalam tanah balik tu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sahabat Nabi kan. Orang dapat tarbiyah Nabi. Dia gagal. Lepas tu tenggelam. Orang tak ada hasrat dah. Start pula nak pergi usaha tu. Bapa pada Sultan Muhammad. Nama Sultan Murad. Sultan Murad nama dia kan. Dia bangun pergi. Pun tak menang. Tak menang. Last sekali dia fikir aku ni masa tu sakit dah. Dia bagi wasiat kepada seorang ulama Turki pada masa tu. Namanya Syekh Syamsuddin Al-Wali. Aku ingat lagi sejarah tu. Lama dah aku baca sejarah tu kan. Syekh Syamsuddin Al-Wali nama dia. Syekh Syamsuddin Al-Wali ni dia ulama yang jaga dia lah. Dia ada anak kecil masa tu. Namanya Muhammad Al-Fatih. Namanya Muhammad Al-Fatih tu gelaran. Al-Fatih tu maknanya membuka kota Konstantinopel tu lah. Dia bagi wasiat kepada Syekh Syamsuddin Al-Wali, ni bos anak aku ni kecil lagi ni, tolong besarkan dia, letak satu cita-cita nak kuasai kota Konstantinopel. Dia punya hasrat tu kan. Meninggal bapa, anak pun dibesarkan dengan didikan agama baik, semua baik. Tapi dalam masa sama ajar persenjataan, ajar kaedah berperang, ajar strategi perang. Lepas tu didik ulama Syekh Syamsuddin Al-Wali ni, didik sampai jadi macam ulama dah. Ketakwaan dia, kebaikan dia, baca Quran dia, baca hadis dia kan. Hebat lah Syekh Syamsuddin Al-Wali Muhammad Al-Fatih ni. Besar-besar lawan. Kan? Masa tu dikuasai oleh Kristian. Masa tu kan. Pergi lawan kuasa Allah Ta'ala menang. Cerita boleh menang tu panjang cerita lah. Tu ada cerita kapal jalan atas bukit. Ingat tak? Kan? Dia duduk lawan. Sebab nak lawan tu kan dia kot tembok. Lepas tu keliling tu kan laut. Masuk kapal ni masuk tak boleh. Nak buat macam mana? Yang geng-geng Kristian ni pula dia pergi ambil rantai besi tu letak benda tajam dekat tengah laut. Kalau kapal lalu, kapal bocor. Macam mana nak buat? Pening, tak tahu macam mana nak buat. Kalau sebelum tu pula dia lawan-lawan guna meriam tu kan. Tembak tak lu. Tembak tak pecah tembok. Macam mana nak buat? Kenapa tak menang-menang? Dia pun confused malam tu. Aku rasa aku baik dah ni. Ke tentera aku tak baik? Fikir tentera dia. Sebab Nabi sebut raja dia baik, tentera dia baik. La ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jayshu zalikal jaysh. Nabi sebut kan. Tentera dia pun baik. Dia rasa aku ni okey dah, sembahyang tahajud semua okey dah. Ke tentera aku tak sembahyang tahajud? Dia fikir. Rasa dia macam mana? Malam tu dia baca hadis. Masa duk berehat malam kan. Baca dia tengok tentera baik. Raja baik, tentera baik. Aku rasa tentera aku tak baik kot. Apa dia buat? Dia sendiri pergi ke kemah-kemah. Pergi tengok ni sembahyang tahajud, alhamdulillah, baca Quran. Satu kemah diam. Ni apa hal pula diam ni? Dia pergi minta tengok. Lah,
tidur, ada botol arak kat tangan. Memang mangkuk ayam suruh dia lah menyusahkan kita. Nak cerita dulu raja dulu dia percaya dengan agama sebab tak tu kan. Dia kata engkau lah punca, kau balik jangan duduk kat sini. Okey balik. Kan engkau lah punca, kita tak menang. Dia kata kawan tu blah jangan duduk kat sini. Sebab kita ni tak dapat pertolongan Allah sebab mangkuk ayam seorang minum arak. Nampak? Dia pun tak kawan tu balik. Esok kita lawan pun tak menang juga. Begitu nak masuk tak boleh sebab dah ni rantai yang tak bertajam kan. Fikir. Last sekali dia tanya tentera dia, aku dah tak macam mana nak buat, nak masuk tak boleh dah. Adik korang kalau ramai-ramai ada pandangan, bagilah pandangan. Ada seorang kata aku ada satu idea. Tengok raja yang baik ni, pandangan rakyat pun dia dengar. Faham tak? Dia dengar, okey ni ada pandangan bagi aku rasa kita patut menang dah. Tapi ni ada problem ni, kita tak boleh nak masuk dekat tempat dia ni. Orang tu kata apa? Kita kena lalukan kapal kita melalui bukit. Gila kau, tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Ni lain, ni gila ni. Kalau orang tengok kita ini bukan sekadar gila babi ni. Ni tak masuk lain ni. Dia cakap macam tu. Dia kata tak, ada teori kita boleh buat. Apa dia? Tu kita tebang pokok-pokok tu. Lepas tu kita ambil minyak binatang tu, kita lumur dekat batang pokok tu. Lepas tu kita lalukan kapal atas kayu tu. Tu dia. Malam tu juga buat. Malam tu buat share. Buat malam tu. Yalah malam orang tidur, dia bukan macam zaman sekarang. Enggak, zaman sekarang kita pagi tidur lagi. Kan dulu orang tidur ni rehat ni, tentera berehat. Rupa malam tu dia buat kerja. Pagi tu kapal berlabuh betul-betul depan tembok Konstantinopel. Menghadap betul. Serang nanti dulu, sembahyang subuh dulu. Alamak, dia time tu. Sembahyang subuh dulu. Habis sembahyang subuh, baru dia start. Adalah cara dia tiup seruling apa macam tu lah. Seruling, trompet tu kan. Jadi yang Kristian, apa benda pula punya? Buka, ya Allah, menghadap kat depan dah. Masa bila dia masuk tak tahu. Serang. Mana? Kota Konstantinopel. Kan? Alhamdulillah Turki. Apa kita jadi Istanbul tu. Asalnya Islambul. Negara Islam. Islambul. Dekat apa? Pakistan, Islamabad. Abad tu bandar, kota. Itu bahasa dia lah. Islambul tu negara lah. Negara Islam, Islambul. Mari Mustafa Kemal Atatürk Istanbul, dia buah L tu T. Istanbul, asalnya Islambul. Boleh kopi Ramli Iskandar lah. Adik-beradik Iskandar tu. Kopi Ramli lah, mana dia rimba aku tak tahu kan. Iskandar lah. Macam mana adik-beradik Iskandar Batu dia boleh buat macam tu pula kan. Islambul tu kan. Itulah itu usaha Sultan Muhammad Al-Fatih. Nak jadi cerita tu lah Hagia Sophia tu kan. Tu zaman Kristian lagi. Masa tu dulu katanya gereja. Kan? Lepas tu macam mana? Masa tu ada desakan lah, kalau kita biar jadi gereja sebab kan besar. Memang besar. Jadi macam orang masuk dekat Mekah tu lah. Kalau Nabi Muhammad masuk Mekah, biar berada keliling, kan menguatkan lagi kekufuran. Jadi kita kena runtuhkan lah. Sebab ini sumber kekuatan bagi Mekah. Supaya juga Turki bila kita kuasai, kita biar gereja tu kat situ besar, itu menambah lagi semangat Kristian untuk nak lawan kerajaan tu. Betul tak? Jadi nak macam mana nak naikkan semangat orang Islam, jadi kuat negara tu, maka bagusnya Sultan Muhammad, dia tak kuasai, dia bukan rampas, dia beli. Maksud pakai duit peribadi, bukan duit kerajaan. Dia sultan ni banyak duit. Tak? Dia raja masa tu kan. Dia pergi jumpa padri besar tu, pergi bincang, nego, siap lah apa, aku nak beli. Bukan aku nak rampas, aku nak beli. Kan bagus. Kalau kita ada kuasa, kan rampas je. Betul tak? Kalau kita, rampas je kerajaan. Kita kerajaan ni, bapak kita punya. Betul tak? Kalau betul macam tu lah, tak. Dia beli tu. Pakai duit dia. Sampai ada surat dokumen tu, dia letak dalam museum tu. Dokumen beli tu. Itu bagusnya Turki. Dokumen lama dijaga. Itu bagus tu kan? Beli. Dapat Hagia Sophia. Hadiahkan untuk buat masjid. Dia wakafkan. Dia beli tu jadi milik dia. Lepas tu dia wakafkan. Nampak? Berapa kali akad kat situ? Akad beli satu. Akad hadiah. Wakaf satu. 2 kali wakaf. Faham tak? Maksudnya asal milik dia. Dia bagi kepada umat. Macam tu. Jadilah masjid
Hagia Sophia. Lepas tu mari era Mustafa Kamal Atatürk tu, berlaku pula desakan daripada Kristian terhadap Mustafa Kamal Atatürk. Desak. Dia pun takut orang rakyat Kristian diserang dia. Dia tukar pada museum Mustafa Kamal Atatürk. Lama lah, katanya 1938 kabarnya kan. Sejarah dia tu kan. 34? 36? Ni masa satu riwayat ni. 34, 36. Ada dua riwayat kat sini. Ini mana satu yang betul ni. Tak apalah, yang penting tu 1930-an dululah. Tu lagi selamat. 30-an. Lama lah. Jadi kita tengok sejarah yang berlaku dekat Turki tu, nak boleh ke jadikan Hagia Sophia tu kembali kepada masjid balik tu bukan senang. Erdogan tu pun dia berapa lama jadi pemerintah dekat Turki baru berani dia pergi. Betul tak? Kalau dia buat perangai macam Erbakan awal-awal dulu ambil, jatuh dah kerajaan dia. Dia tahu dia ada style tau cara merintah dia. Ya, okey. Kita kali ni tak apa, kita buat style kita dulu. Biar nampak macam nasionalis. Apa? Biar semangat Turki. Tapi pelan-pelan dia ubah sikit undang-undang. Dia gubah undang-undang. Antara undang-undang yang dia pergi gubah, kuasa tentera. Sebab tentera guling dulu. Betul tak? Dia puang sikit. Kita tak boleh Islam. Kita mesti sekular. Pakai amat. Dia cakap sekular. Hatta semasa Mursi menjadi presiden Mesir, dia pergi dekat Mesir, dia cakap dekat Mursi, kita kena isytihar Mesir negara sekular. Betul kan? Ada anak masa duk isu tu, anak tengok video kan, dia tim kafilah apa ambil delegasi tu bahasa orang politik. Delegasi Turki satu baris, delegasi Mesir satu baris. Lepas tu ada dua meja, satu meja Mesir, satu meja Turki. Mursi dok cakap beram-beram dalam bahasa Arab. Lepas tu ada translator, terjemah dalam bahasa Turki. Naik pula Erdogan, dia cakap bahasa Turki, beram-beram, translator terjemah dalam bahasa Arab. Anak dengar yang Turki tu anda tak faham. Yang Arab tu nasib baik aku faham. Kalau aku faham Turki, hebat banyak. Jadi duk cakap dengar. Lepas tu dalam ucapan tu Erdogan kata Mesir perlu diisytiharkan sebagai negara sekular. Mursi tak nak terima. Datang pula desakan daripada ulama-ulama tersumbat Ikhwan ni. Jadi ulama tersumbat. Macam kita lah, dia ulama ni dia okey, tapi yang tersumbat otak ni pun berlambat lah. Nyusah orang kan. Tak boleh, Turki lain, Mesir lain. Dia main macam tu. Last sekali Mursi tak isytihar. Bila tak isytihar, yang marah tu Al-Baradei. Ingat ada nama Al-Baradei. Sebenarnya Al-Baradai itu sebutan dia. Kita pergi baca Baradei. Kok mana ulok tu. Bunyi cara berfikir cara kita lah kan. Al-Baradai. Dia tu sekular besar. Duduk kat Perancis berapa lama Baradei ni. Dan dia ni antara pemula menggerakkan revolusi untuk jatuhkan Hosni Mubarak. Ni Baradei ni lah. Cara dia gerakkan tu melalui Facebook. Dia pergi buat fanpage mana kempen selamatkan Mesir. Lepas tu ada masalah. Lah sekali berlaku revolusi. Dan sebelum tu kita kena ingat ada berlaku revolusi dekat Tunisia. Ingat? Ada kesan kan? Dia yang bawa idea untuk revolusi untuk jatuhkan Hosni Mubarak. Tiba-tiba menang Ikhwan, Baradei tak menang. Walaupun dia pemula kepada agenda revolusi itu. Tapi dia tak menang. Naik Mursi, Ikhwan menang. Baradei tak puas hati sebab isytihar sekular tak. Last kali dia buat gerakan sekali lagi, jatuhkan pula Mursi. Jatuh Mursi tu. Nampak tu cerita lah kan. Ni cerita politik antarabangsa lah ni. Tapi nak cerita ni Turki tu. Macam mana Erdogan tu dia buat. Menarik lah cara sejarah permainan ni buat oleh Erdogan tu kan. Slow satu dia buat. Serap Islam. Start dah ada sekolah tahfiz kat sana. Dekat universiti tu dah ada fakulti pengajaran Islam. Dulu mana ada. Universiti ada lah. Fakulti pengajaran Islam tak ada. Mana boleh. Sekular kan. Tapi dia masuk sikit. Kali ni dia buat gegar satu dunia. Dia buat gegar. Hagia Sophia tukar jadi masjid. Mak kau. Gila kau. Memang style lah mentah macam ni kan. Sebab kita nampak kejayaan dia tu. Bila berlaku sikit orang nak jatuhkan dia dulu sekejap. Dia cover dalam masa sehari je. Selesai sehari. Selamat tu dah selamat. Kalau bagi kita habis lah. Kan? Dia boleh selesai dalam masa sehari. Berlaku. Ini Erdogan. Kebijaksanaan dalam pentadbiran politik di Turki. Erdogan.
Dia isytihar. Tukar daripada gereja, guna kuasa mahkamah, isytihar, ini jadi milik masjid balik. Dia kata kan, rupa-rupanya ulama Azhar ramai tak setuju. Terkejut aku. Anak baca, ulama Azhar tak setuju. Ulama Saudi tak setuju. Siapa tak setuju? Kita, anak, apa hal? Anak, ya kita baca kat surat khabar Arab tu. Dan bila cerita-cerita macam ni, seronok kat apa komen daripada Arab kan? Anak carilah maklumat surat khabar Arab ni. Rupa-rupa Qana'atul Arabi tu surat khabar dekat apa Saudi tu kan. Buat keluar beberapa statement yang mengatakan tak setuju tindakan Erdogan pergi tukar mathab apa ni muzium kepada masjid. Ulama Azhar pun ramai buat statement. Aduh, beberapa ulama Azhar dia kata bercanggah dengan Islam lah apalah. Ini sudah merampas aku ingat semua setuju. Sebab ialah Mesir kan negara orang Islam. Negara Islam kan. Kita pergi dekat Saudi, inilah Islam. Betul tak? Malakatul Arabiyah Saudiyah Al-Islamiyah. Kan? Ya Abang Mat dia kata An-Nurmadiyah As-Sa'diyah. Kan? Semua tu kan Islam kuat tu. Yang Turki tu kan sekular. Yang sekular tu kata, okey kita tukar pada masjid. Negara Islam ni, jangan. Kekalkan muzium. Balik. Aku pun sudah pening. Siapa yang lebih liberal sebenarnya? Kan kalau macam dia kau sekutu ni liberal kan? Sekarang ni nampak ulama Azhar tu pula lebih liberal, ulama Saudi tu lebih liberal berbanding ulama di negara sekular. Ni berlaku di Turki. Anak apa pening cuman ni tak faham kenapa tak setuju. Cari logik tu kan. Cari. Rupanya ada isu politik. Isu politik. Saudi memang tak suka Erdogan. Kita tahu lah politik antarabangsa kan. Erdogan tu berapa kali dia sama Saudi. Betul tak? Lepas tu dia pergi cakap pula masa isytihar Hagia Sophia jadi masjid. Lepas ni dia kata inilah permulaan untuk bebas Baitul Maqdis. Alamak, melompat Israel. Betul tak? Betul Dia cakap bila kita tanya Israel, siapa adik-beradik Israel lah? Saudi lah. Nampak dia pusing-pusing tu. Mesir, memang itu adik-beradik Israel. Apa ni Sisi? Itu semua proksi Israel. Nampak? Maksudnya dia ada politik kat situ. Ada pemain batu tak setuju. Yang kaedah orang agama ni dia cari teks lah, cari Quran lah, nak bagi okey ni. Betul tak? Kaedah dah orang agama. Maka keluarlah ada ulama-ulama Azhar. Anda bacalah, hujah sampai tahap tu, anda tulis kat Facebook tu. Anda tulis sebab anda jumpa ada satu statement ulama Azhar. Dia kata tak boleh kita jadikan Hagia Sophia kepada masjid, tak boleh. Sebab apa? Wa mari fatwa Al-Imam An-Nawawi yang pernah memfatwakan barang siapa yang semayang dekat tanah yang dirampas, tanah yang dirompak. Tanah tu tanah kita sebagai contoh. Mari mangkuk ayun mana pergi curi tanah kita. Dia curi tanah tu, dia pergi semayang atas tu. Hukum semayang kita tu macam mana? Faham? Wacana ada kat situ. Jadi tanah tu tanah kita. Mari orang pergi rampas tanah kita, dia pergi semayang kat situ. Persoalannya semayang kita sah ke tak sah? Hukum dia sama macam kita semayang pakai baju curi. Ni kita pakai kain tutup aurat tu kan. Macam mana nak semayang kain tak ada. Kain bandel tu okey pun, kita embak kat kedai bandel. Pakai. Kita dengar azan dulu. Azan dulu.
Right. Jadi bila timbul isu masjid Hagia Sophia jadi masjid, jadi ada ulama-ulama ni di kalangan ulama Mesir ni dia tak setuju. Alasan dia kata hukum semayang dekat tanah yang dirampas. Hukum, apa hukum? Imam An-Nawawi memberi fatwa sesiapa yang semayang di tanah yang dirampas, semayang itu adalah haram. Hukum ni macam kita semayang pakai baju curi. Benda ni ada dalam fiqh, ada bincang lah. Ada hukum dia bincang. Semayang pakai baju curi, kita qada puasa pada 1 Syawal. Hukum. Ada debat ni orang bincang. Kita ni bulan Ramadan tak cukup. Orang perempuan lah contoh datang bulan. Tak cukup lah Ramadan dia tu kan. Ramadan tu cukup, dia puasa tak cukup. Bila puasa dia tak cukup, dia kena qada. Dia pergi qada 1 Syawal. Apa kes? 1 Syawal tu hukum puasa. Haram kan? Sekarang dia qada. Bila dia qada, puasa dia tu sah ke tak? Dalam keadaan haram tu. Ada dua pendapat ulama. Ada ulama kata sah tetapi haram. Maksudnya kalau 5 hari dia cuti yang dia kena qada, dia pergi puasa 1 Syawal tu, jadi 3-4 je lah. Lepas tu 1 Syawal haram lah. Tapi sah. Faham tak? Boleh faham? Ada pula pandangan kata disebabkan berlaku pada hari haram, puasa pun tak sah. Dua pendapat ulama. Serupalah kalau kita semayang dekat tanah yang dirampas. Kita tanah orang, kita pergi rembat tanah orang, kita pergi semayang kat situ. Sah ke tidak? Satu pandangan kata sah tapi haram. Imam Nawawi kata. Ahmad bin Hanbali, dia kata semayang pun tak sah. Faham tak? Semayang pun tak sah. Macam kes puasa tadi, puasa pun tak sah. Faham Itu Hanbali dua. Orang lagi. Sekarang ni bila kita baca fatwa Imam Nawawi, Ahmad bin Hanbal, kita baca fatwa tu, kita kata lah, rupa-rupanya isu Hagia Sophia ni Imam Nawawi dah bagi pandangan dah. Loh, bila dia bagi pandangan? Dia cerita tu, tajuk dia tanah itu tanah dirampas. Kalau kita semayang dekat situ, semayang kita tu haram ataupun semayang kita batal. Dua pandangan ulama tu. Apakah isu tu betul ke melibatkan kepada Hagia Sophia? Tak semestinya. Faham? Maksudnya ulama tu dia tak faham realiti yang berlaku dekat Turki tu. Faham tak? Dia tak tahu realiti Turki tu apa. Hagia Sophia punya cerita tu apa cerita. Betul ke Erdogan telah merampas tu? Kan? Dia hanya tukar memberikan hak balik pada masjid. Sebab dulu kan masjid. Mari Mustafa Kemal Atatürk ni, dia buat perangai, dia pergi rampas. Dia lah rampas sebenarnya. Dia guna kuasa undang-undang itu untuk menukar daripada masjid kepada muzium. Kuasa politik dia guna kan. Sekarang ni Erdogan menggunakan kuasa politik yang sama, kembali balik pada masjid. Itu isu dia. Memberikan hak kepada haknya. Jadi isu dia sekarang, ulama ni dia tak faham realiti tu. Dia tak faham realiti Hagia Sophia tu, dia buat keluar fatwa. Boleh faham isu dia? Dia nak buat keluar fatwa, dia kena faham realiti tu. Barulah fatwa dia betul. Sekarang ni realiti lain, fatwanya kok lain. Sakit perut, maka ubat pening kepala. Tu mudah faham. Sakit perut, maka ubat sakit perut lah. Kan ulama dia macam doktor. Kita pergi jumpa doktor sakit perut. Doktor pun pergi ambil alat tu, dia letak kat doktor otak. Contoh. Sekarang ni siapa tak ada otak? Pesakit tu ke doktor? Kan? Kalau sakit apa? Sakit perut. Soalan dia mestilah melibatkan pada perut. Makan apa? Contohlah kan. Masa sakit tu rasa pedih ke tak pedih? Dia kata tahu doktor, rasa macam bunyi itu lapar. Contoh, pergilah makan nasi, selesailah. Kan? Tak tahu rasa pedih dia kata. Pedih tu pula, pedih macam mana? Orang tu jawab pedih dia tak tahu lah, macam menyucuk. Mungkin ulcer perut. Faham? Dia pun mungkin dia punya hipotesis lah tu. Dah lah, itu bahasa orang universiti tu. Hipotesis kan. Dia kata mungkin ulcer perut kot. Maka dia pergilah X-ray apa macam-macam lah. Maksudnya doktor tu bila dia nak bagi ubat, dia kena pastikan sakit tu sakit apa. Dia kena faham sakit tu. Bila dia dah hukum, sakit ni, maka dia tulis, aku pergi farmasi beli ubat ni. Betul? Itu caranya. Ini tak
Dia tak tahu sakit apa ni. Kau pergi nak ubat. Ubat tu pening kepala. Padahal mamak ni sakit perut. Mamak. Sekarang ni yang gila ni siapa? Yang gila ni pesakit tu ke doktor tu yang gila? Faham tak? Jadi ulama ni dia tak setuju dengan Erdogan ni. Dia buat mari satu fatwa. Fatwa tu tak ada kaitan pun dengan Hagia Sophia, tapi dia kaitkan Hagia Sophia. Dia faham? Sebab tu anak-anak, kurang elok tajuk kita bincang. Seorang mufti apabila dia nak mengeluarkan fatwa, dia kena faham realiti. Realiti tu dia kena faham. Kalau dia tak faham, akhir sekali fatwa dia akan menurut. Lagi faham mana dia tahu. Dan ini yang sedang berlaku dalam dunia Islam yang dibincangkan berkait dengan isu Hagia Sophia. Dia faham Boleh faham cerita ni? Ambil kau. Tak faham lagi tak tahu. dia politik ni macam tu. Politik ni macam ni. Orang politik ni Syekh kadang-kadang lain tajuk yang kita bincang, yang pergi spin ni jadi benda lain. Betul tak? Biasalah politik. Spin. Mari pula ulama sumbat otak, buat statement tak apa-apa. Kita boleh. Kau cerita apa ni? Kami bincang benda lain. Dan bila-bila kadang-kadang ada ketua ulama orang marahkan aku pula. Dah aku rakam pula kat sini. Bukan semualah ulama ni ramai hebat. Atau Wana ni kadang antara ulama yang Anda suka sangat dengar ucapan, beringat, berhati-hati. Anda suka dua orang ulama besar dunia. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, Dr. Allah bin Bayyah. Ulama ni cukup cermat. Dia tak boleh kata tu pasal. Orang tanya, tak faham lagi, nanti dulu kena faham dulu. Dia faham betul-betul, baru dia keluar fatwa. Kita tak tanya, rembat. Tanya sikit, rembat. Tak tahu faham mana pergi. Last sekali tak apa-apa jadi. Orang ketawakan Islam. Betul tak? Orang dah nampak macam Islam ni dengan kezaliman tu dekat Syekh, hari ni macam kita baca surat khabar semalam berita macam gini. Apa kes fatwa roti canai bentuk ular buat keluar fatwa. Anak malulah orang kafir baca gelak tau. Orang kafir baca gelak tau. Dah lah, anak tak tahulah mufti tu memang keluar fatwa ke, tapi anak rasa tak, orang pun suka tanya soalan tak apa-apa ni. Yang kita orang Islam ni boleh fikirlah, benda tu boleh fikir. Apa hukum ustaz kita makan roti canai yang buat bentuk ular? Kita makan roti canai lah, bukan makan ular. Bentuk Betul Haji? Betul Haji? Roti canai. Tak, kita makan biskut bentuk ikan berlambak. Betul? Teddy bear pun ada kan? Gitu. Aku masa kecil dulu, mak aku beli biskut teddy bear tu lah makan. Okey, tak ada apa pun. Betul roti canai bentuk ular. Kecilnya roti canai tu. Kalau buat bentuk gajah kan best. Boleh makan banyak kan? Tapi bila orang Islam ni, dia tak boleh fikir tau, dia tak boleh fikir. Ni fikir. Benda sesimpel itu pun nak tanya mufti. Tanyalah ustaz tepi jalan. Ustaz tepi jalan berlambak boleh jawab. Betul tak? Jadi aku tanya mufti. Mufti itu satu institusi tau. Dekat dalam negara ni, dia institusi yang cukup dihormati. Tiba-tiba institusi yang didengari. Orang Arab panggil Al-Kalamul Masmu'. Perkataan dia didengari. Orang pakai cakap dia kan. Satu institusi yang begitu besar, cakap tajuk macam tu. Kita dengar apa ketawa, bayangkan orang kafir dengar. Jadi Islam ni apa benda lah. Awak bermasa tau. Carilah benda besar sikit. Ingat masa zaman dulu, masa Sena Hussein kena bunuh. Sena Hussein kena bunuh. Ada orang pergi jumpa seorang mufti zaman tu lah. Dia tanya, apa hukum semayang kena darah jamuk? Tepuk nyamuk kat baju. Semayang sah ke tak? Orang pergi tanya mufti. Mufti dia kata, hey, orang bincang hari ni, cucu Nabi kena bunuh lah. Mufti tu boleh sama macam tu. Dia kata, orang sekarang bincang tu darah cucu Nabi. Kau nak bincang darah nyamuk lagi. Orang Islam macam tu, pasal tak? Betul tak? Orang Islam ini macam ni. Kita bincang tajuk besar ni. Macam mana kita nak bentuk tamadun. Kita nak cerita macam mana orang Islam ditindas. Kita nak bincang macam mana orang sekarang ni tengok Islam, orang pandang remeh dengan Islam. Kita nak bagi majukan Islam tu. Kita fikir ni. Dia boleh fikir roti canai bentuk ular. Yalah, satu part kita yang bertanya. Mufti pun kena sound sebenarnya. Dia pun kena bagi tahu kan. Bagi tahu, oi, orang bincang apa ni? Kau bincang apa ni? Faham? Barulah Islam tu orang respect.
Sebab dia cakap tu bukan dia je, orang nampak Islam tu. Kenapa? Sebab dia institusi. Faham memahami realiti tu benda penting. Islam ni ajar faham realiti. Bukan senang nak jadi mufti ni. Tapi hari ni semua nak jadi mufti. Selesai masalah. Tapi kalau bagi aku berhebat. Kan? Tapi anda nak cerita, benda tak senang. Tu isu dia. Benda tak senang. Kau suka ke tak suka ke, nak ke tak nak, benda tak senang. Kalau orang tanya, hukum lobi jadi mufti apa pula ustaz? Kok tu pula. Ada orang tanya kan, kalau kita lobi jadi mufti ni apa hukum? Kok tu pula. Dia tak salah minta jawatan ni. Nabi Yusuf AS minta jawatan. Ni kisah dalam Quran tu kan. Allah Subhanahu Wa Taala pernah cerita masa Yusuf AS dah rapat dengan Raja Mesir pada ketika itu. Nama raja pada masa tu Al-Walid bin Rayyan. Nama Raja Mesir pada masa tu lah. Dia duduk dalam kerajaan, boleh duduk pula di sisi raja. Dia pergi minta jawatan, ij'alni khaza'inal ardh, lantik aku jadi menteri kewangan. Sebab aku ni hafizun alim, aku ni orang yang cukup beramanah, dan aku ni cukup pandai urusan kewangan. Nabi Yusuf dia minta dalam keadaan dia layak. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi, Abu Zar Al-Ghifari. Dia jumpa Rasulullah, jawatan tu pergi ke aku. Ui, minta jawatan gitu. Sekarang ni hantar surat kan? Ni, hantar surat hantar. Saya layak. Macam resume. Minta nak jadi apa? JLC. Ada macam tu kan? Hantar surat. Jadi Abu Zar ni macam tu lah, macam hantar surat tu lah. Minta dengan Nabi SAW, tak jawatan. Nabi kata, ya Abu Zarrin, innaka da'if. Wahai Abu Zar, kamu lemah. Kamu tak ada kemampuan. Innahu khizun, innahu amanah. Dia adalah satu kesedihan, dia adalah satu amanah. Ini kata Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kalau ada soal lagi, Abdul Rahman bin Samurah minta jawatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la tatlubul imarat, jangan minta jawatan. Nabi kata pada dia. Sebab apa? Kalau kau minta dan diberikan, malaikat akan tolong kau. Tapi kalau kau tak minta, diberikan, malaikat tolong kau. Kata Nabi kepada Abdul Rahman bin Samurah. Nampak macam tak boleh pula. Nabi Yusuf boleh pula. Betul? Nampak? Canggah kan? Jadi ulama Islam pergi hungkai, bahas. Jawapannya, yang tak boleh itu kerana tak ada kemampuan. Tapi kalau ada kemampuan, tak apa. Nabi Yusuf AS dia ada kemampuan. Bahkan, dia tu sendiri, kalau dia tak pegang, nanti berlaku banyak kerosakan. Kita dah tengok orang pegang jawatan tu. Dia ni kalau pegang, lagi lingkup ni. Kalau aku pegang, selamat. Contohlah kan. Kita minta tak apa. Boleh faham? Kalau bagi ni habis tanah kena rembat, contohlah. Amat. Kalau bagi aku selamat insya-Allah. Contohlah kan. Ni kalau bagi yang no kat jadi apa? Contohlah. Contohlah kan. Kita minta. Itu tak apa. Dia kena faham. Jadi kita tu sendiri tu kena ada persiapan untuk nak kata kita layak. Terpulanglah macam mana? Belajar ke, buat study ke, buat research ke apa kan. Tengok kemampuan dalam takbiran sebelum ni ke macam mana. Yang tu tak apa. Tapi kalau sekiranya tak ada kelayakan, tak payahlah. Dekat Malaysia ni Syekh, nak cerita orang layak jadi mufti berlambak. Tiba-tiba kita pula kata saya lebih layak. Apa kes? Rupa-rupanya bukan tajuk layak tak layak. Aliran apa aku itu? Apa isu dia? Aku ni Salafi ke? Aku ni Syairah ke? Wahabi ke? Tak Wahabi ke? Apa benda tu? Ni berlaku dekat Malaysia. Tahu? Anak cerita bukan senang nak jadi mufti. Itu poin gitu. Faham realiti. Okey, memang nampak gayanya satu perenggan juga. Dalam ketika lain pula Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan cukup sekadar tu. Wallah. Alhamdulillah, wallah alam. Pukul 9. Okey, ada soalan, ada pertanyaan tak? Sila. Fadhal. Okey, ada pertanyaan, soalan. Mak ni semua raya haji kan? Apa dia? Mak ni semua raya haji. Macam mana tak mengaji? Apa dia? Semua raya haji ni. Semua yang raya haji. Kalau raya jatuh pada hari Jumaat. Jadi kita ni pergi semayang raya. Makanya apakah kita wajib pula pergi semayang Jumaat? Itu soalan dia. Tapi sebenarnya selama ni dah banyak hari dah tak pergi semayang Jumaat.
PKP kena perambat. Ana pergi cari 3 masjid setiap kali Jumaat memang kena perambat. Sebab kampung Ana tu sembahyang Jumaat dekat surau buat Jumaat. Surau tu tak buat bila datang PKP tak bagi surau tu buat Jumaat. Jadi kena pergilah Korea lain. Korea lain tu pula bila kita tak pergi dia tanya Korea mana? Sebelah. Tak boleh. Korea ni dia boleh. Walaupun orang tu kalau nak buka emas dia kenal Ana. Ada tahu kalau aku buka emas lah ustaz ke masuk. Tapi Ana takut orang yalah kita tak boleh ambil kesempatan kan dengan kelebihan yang ada ni. Jadi Ana pergi usaha cari satu masjid masuk. Dia tengok Ana macam kenal tak kenal kot. Dia tengok kan. Lepas tu rambut Ana pula dah panjang pula. Lepas tu Ana pakai mask Ana tak buka. Lepas tu Ana masuk dia daripada mana? Dia tanya tu biasalah Ana sebut daripada kampung Seri Indah Api. Dia dengar suara dia macam tengok pelik sikit. Ana sudah kenal Ana. Sebab dia pernah dengar kuliah Ana. Bukan pernah lah selalu dengar kuliah Ana. Dia kata, "Dik, minta maaf tak boleh." Dia panggil adik aku. Alhamdulillah, muda lagi aku ni. Jadi Ana start Jumaat memang tak boleh lah. Tapi kalau bangkit lah, kalau macam normal biasa lah. Yang Haji bangkitkan. Kalau kita dah semayang raya, kita nak pergi semayang Jumaat itu pilihan. Semayang Jumaat pun boleh, tak semayang Jumaat pun boleh. Sebab kes ni pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi kata siapa yang nak semayang, semayanglah. Kalau tak nak semayang pun tak apa. Ada sebut dalam hadis Nabi SAW lah dalam isu ni. Tapi kalau kita tak semayang raya, semayang Jumaat bagi kita wajib. Kau tu pula. Dia dengar satu oh semayang Jumaat tak wajib. Jadi semayang raya tak pergi, semayang Jumaat pun tak pergi. Kepala otak dia. Kan? Yang anda sebut ni kalau dia dah pergi semayang raya, maka semayang Jumaat pagi diri dia tu dah tak jadi wajib. Sunat dia pergi. Hukum ni macam orang bermusafir tu. Kita musafir tu matu masjid semayang Jumaat. Boleh tinggal semayang, baguslah. Tapi nak terus musafir dah tak ada apa pun. Bagi orang musafir kan. Serupalah kalau kita dah semayang raya, lepas tu kita nak semayang Jumaat. Semayang Jumaat tu dah sunat dah kepada kita. Kalau semayang bagus, tak semayang pun tak apa. Gitu kalau orang yang tak semayang Jumaat, kalau orang tak semayang raya, semayang Jumaat tak wajib bagi diri dia. Ada pula satu lagi, imam. Imam tu dia datang semayang raya. Semayang Jumaat wajib dia datang. Sebab apa? Sebab dia imam. Pada muka imam. Kan? Sebab dia jadi imam. Imam ni kena lah sebab tak semayang itu kalau tak imam. Faham jadi kita kena fahamlah hukum dia gitu. Kalau pergi semayang raya, maka semayang Jumaat dia adalah sunat. Tapi kalau dia tak pergi semayang raya, semayang Jumaat bagi dia adalah wajib. Imam semayang raya pun wajib, semayang raya dia pergi, semayang Jumaat wajib juga bagi dia. Gitu. Wallahualam. Zuhur mana? Zuhur kena buat lah. Jadi tak semayang Jumaat, maksudnya ganti dengan semayang Zuhur. Salah faham tu. Itu ada orang tanya soalan. Isu dia bila timbul PKPP ni, betul PKPP kan? PKPP ni orang terpilih saja boleh semayang Jumaat. Betul kan? Anda tak tahulah kabarnya fatwa Negeri Selangor. Kabarnya katanya dia bagi tahu kalau semayang Jumaat, orang semayang Jumaat, kita semayang Zuhur, kita tak boleh lagi semayang Zuhur kecuali selesai orang semayang Jumaat dulu. Ada usaha? Ana tak tahu cerita tu datang daripada Jabatan Mufti Selangor, Ana tak tahu. Adalah orang tanya Ana masa Ana live Facebook itu. Ada hamba Allah ni kawan-kawan kita juga duk dengar kuliah live Facebook dia nak tanya soalan. Ana pun baca, Ana kata Ana bagi jawapan. Lepas tu ada pula satu lagi kuliah orang buat kajian kawan-kawan Ikram lah dah buat program. Panggil ada kuliah mengaji hadis. Ana baca hadis dia pun tanya. Dia sebut fatwa. Bawa Ana tahu fatwa Selangor. Sebenarnya macam mana tajuk dia kan? Apakah bila kita ni tak boleh semayang Jumaat, tak terpilih untuk semayang Jumaat dan kita nak semayang Zuhur tu wajib. Jadi kita nak semayang Zuhur tu apakah selesai daripada orang lain semayang Jumaat? Ataupun macam mana? Soalannya. Jawapannya dulu kita pergi fiqh lama, baca kitab-kitab lama. Contoh kitab Munyatul Musalli lah, Habib Haprak mengaji kitab. Kan? Habib-habib biasa kan kitab kuning tu kitab Munyatul Musalli Syekh Khatami tu kan. Kitab tu dia sebut konsep mazhab Syafi'i cara dulu lah. Jadi konsep Korea, satu Korea satu masjid buat semayang Jumaat. Sekarang ni masjid tu mungkin boleh muat seramai satu orang. Yang nak semayang ni mungkin sampai 3 orang. Jadi semayang Jumaat dia tunaikan untuk satu orang, maka ada shift kedua pula.
Faham tak? Nak pergi ke asar tu kan, habis keluar masuk pula 100. Lepas tu habis masuk pula. Orang macam tu yang tak boleh sembahyang Zuhur selama mana sembahyang Jumaat belum habis lagi. Faham tak? Sebab memungkinkan dia dapat Jumaat. Dia dah memungkinkan kemungkinan aku ni dapat Jumaat. Jadi janganlah sembahyang Zuhur lagi. Dia kena tunggu okey habis aku masuk. Sebab kalau 3 kali boleh tahan lagi. Kalau 40 kali contohlah, tak berlaku. Contoh ramai sangat. Tapi satu masjid dia buat shift 1, 2, 3, 4. Mungkin kalau kita letak 10 shift sebagai contoh, mungkin sampai 5 dah masuk asar lah. Betul kan? Jadi ada orang tak dapat kan? Orang macam tu dia kena tunggu tu. Dapat. Lepas tu dia kena selesai baru tu. Macam kita memang confirm tak ada sembahyang tu sebelum Jumaat. Sebab setara nama tu je dapat. Betul tak? Jadi kalau tak dapat, memang kau tak sembahyang Jumaat punya. Memang kau kena sembahyang Zuhur. Makanya kalau azan Jumaat kita tu sembahyang Zuhur pun boleh. Boleh faham Itu kena faham kitab lama tu. Perbahasan kitab lama tu macam mana. Mazhab Syafi'i lah, mazhab lain tak jadi isu. Yang nak sebut ni perbincangan dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Faham Wallahualam. Aduh. Okey, ada soalan ni. Tadi cukuplah. Wallahualam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.